Assalamualaikum, selamat pagi bersama saya pada pagi yang paling indah ini ya, yang penuh dengan energetik, penuh dengan aura yang positif ya. Di tepi laut, saya sekarang ni di Penang. Okey. Saya adalah child clinical psychologist. Kepakaran saya adalah menjalankan ujian psikologi, psychological assessment untuk memberikan diagnosis terbaik yang tepat kepada klien-klien saya. Dan seterusnya daripada assessment tersebut, saya akan memberikan mereka intervention ataupun treatment yang terbaik untuk membantu mereka hidup lebih positif dan mengatasi masalah psikologi yang dihadapi. Okey, hari ini saya terfikir nak berkongsi sedikit tentang diri saya. Okey, yang dikaitkan dengan tajuk saya hari ini ialah A bukan penentu kejayaan, sebaliknya opportunity dan juga kehendak ataupun kemahuan tu yang penting sebenarnya untuk berjaya. Okey, bila kita sebut pasal berjaya ni, mesti orang nak fikirkan tentang berada dekat universiti, ya, ada rumah besar, ada duit banyak, ada kereta yang besar, okey. Dan secara umumnya itulah dia yang dikatakan kejayaan. Okey, dikaitkan dengan financial. Okey, dunia hari ini memang kita tak nafikan kejayaan adalah berkaitan dengan apa yang kita ada. Berapa banyak duit yang kita ada, betapa besar rumah kita, kereta macam mana, pergi melancong dekat mana. Okey, itu memang pengukur kejayaan duniawi. Saya cakap yang benar ya. Okey, cuma dari aspek psikologi, saya sebagai child clinical psychologist, saya berjumpa dengan ramai sangat kanak-kanak ya, pelajar yang sebenarnya yang saya jumpa ni, klien-klien saya ni adalah budak-budak yang bagus, budak-budak yang pandai. Ya, saya tak bohong saya ada dalam file saya. Kadang-kadang saya fikir, kenapa ya budak-budak yang memang straight A's, budak-budak yang memang daripada sekolah-sekolah yang top, yang terbaik, mereka ini menjadi klien saya. Kalau saya sebut nama sekolah, mungkin anda punya persepsi tentang pelajar-pelajar sekolah ini akan berubah. Maksud saya ialah, you all akan fikir yang sekolah ini bagus, sekolah ni budak-budak tak boleh nak handle emosi diorang. Diorang tak boleh handle dengan stres diorang. Okey, saya nak berkongsi lah dengan semua sikit sebanyak tentang kisah hidup saya berkenaan dengan opportunity dan kehendak ni. Okay, saya bukan pelajar A. Saya tak adalah menyusun, menyimpan, menabung A sepanjang saya belajar selama 25 tahun. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, kepakaran saya adalah menjalankan ujian IQ. Dan IQ sebenarnya dia ada kaitan sikit sebanyak dengan kecerdasan, tetapi kalau kita nak mengukur kepandaian ni, dia ada lagi satu kita panggil achievement. Achievement dalam akademik. Okey. Okey, apa yang saya katakan nak saya kaitkan ialah, walaupun saya bukan orang yang atau pelajar yang penuh dengan A, memang tak pun. Saya adalah pelajar average. Kadang-kadang tu below average. Tetapi apa yang berlaku ialah, saya ada impian, saya ada kehendak dalam kehidupan saya. Okey. Dan bila saya ada impian tu, saya akan berusaha untuk mencari peluang. Kadang-kadang peluang tu tak datang kan. Kita cari tak jumpa, dia datang sendiri. Kebanyakan macam tu. Okey. Saya bersekolah rendah, sekolah menengah, saya biasa-biasa je. Saya bukan top student. Malah arwah ayah saya pernah cakap, setiap tahun majlis penyampaian hadiah sekolah masuk sekolah rendah tu, dia cakap, cuba tengok budak tu setiap tahun naik pentas ambil hadiah. Dia teringin nak tengok saya ambil hadiah, tapi entah, tak dapat pula tu. Agaknya masa tu kita ni jenis yang manja, kurang sikit belajar, kurang awareness tentang pentingnya ilmu. Jadi kita pun belajar biasa-biasa je. Belajar biasa-biasa je, tak all out pun. So masa bersilih ganti, masa berlalu ya, saya berpindah daripada kampung. Saya duduk di KL masa saya umur 16 tahun. Dari situlah saya start nampak adanya orang lain dalam hidup ni. Masa tu ialah, kalau you all semua daripada kampung dan you pindah ke bandar, you akan nampak perbezaan tau.
perbezaan daripada segi bercakap, kemauan, kehendak, environment memang different. Betul ada seorang cikgu saya kata, kalau kita nak belajar, kalau kita nak jadi lebih baik, berjaya, kita patutnya keluar daripada kepompong kita. Kita keluar daripada comfort zone. Okay? So itu yang berlaku pada saya. Bila saya pergi ke bandar, saya masuk kelas, saya ni macam dah ketinggalan lagi. Saya tak ada self esteem, saya tak ada self confident, ya. Tapi masa berlalu saya pun fikir, oh aku nak belajar lah. Tiba-tiba rasa nak belajar je. Dan masa tu belajar pun tak ada orang kata pendekatan, tak tahu pun. Pandai-pandai sendiri je. Lepas tu bila orang lain minta universiti, saya tak minta universiti lepas SPM. Saya tak tahu apa saya nak buat. Sebab mula-mula cita-cita saya nak jadi medical doctor. Kemudian tu bila dah tak dapat masuk kelas sains masa tingkatan 4, jadi saya pun fikir, oh saya nak buat undang-undang kot. Saya fikir macam tu. Sebabnya saya banyak terinfluen dengan kisah-kisah cerita Cina kan. Cerita Cina kan banyak tentang dekat di mahkamah. Okay? Kemudian saya belajar. Saya dapat peluang sambung di universiti. Ya? Di universiti saya pun struggle juga untuk menghabiskan pengajian degree saya. Dan sehingga akhirnya saya lepas habis degree tu, saya kata saya tak nak kerja lah. Saya tak nak kerja dengan gaji degree saja tak cukup. Saya nak kerja dengan gaji yang lebih besar. Jadi saya sambung master. Sambung master. Kemudian bila saya dah habis master, saya cari kerja. Saya minta apply universiti. Masa saya apply universiti tu, saya dapat peluang untuk sambung belajar di US. Sebelum tawaran tu saya accept, saya ditanya kalau saya nak belajar ke overseas, ke US lah. Saya setuju. Itu part opportunity, peluang, rezeki. Tetapi saya nak katakan daripada awal saya memang ada kehendak untuk belajar. Walaupun saya ni bukan straight A's macam kawan-kawan saya, tapi saya ada kemauan untuk aku nak belajar lagi. Kenapa saya ambil STPM? Sebabnya saya nak mencabar diri saya. Saya tak suka buat benda yang senang. Inilah masalah saya. Saya suka buat benda yang susah. Saya suka be a different from other people. Kemudian, tapi semua tu ada hikmah. Semua tu adalah learning process yang saya belajar. Kemudian saya sampai faham belajar ke overseas, ke US, banyak sangat mengubah hidup saya. Bila saya pergi di sana, saya ambil keputusan untuk bukan sahaja menghabiskan pengajian saya PhD, tetapi saya memilih banyak tempat-tempat untuk melengkapkan clinical work saya. Antara tempat yang saya pergi, ini opportunity dan ini adalah orang kata advantage saya. Sebab saya tahu ilmu yang saya dapat di US tu sangat mendalam, sangat luas dan juga very interesting. So saya awal-awal lagi saya dah pergi masuk ke center refugee, saya dah pergi berjumpa dengan orang-orang African American untuk kerja klinikal saya. Saya dengan orang Hispanic, dengan orang Iran, Iraq, Somali, Puerto Rican, banyak sangat macam-macam bangsa. Saya bercakap ni, saya terkenang balik dengan klien saya. Kalau untuk pengetahuan semua, saya telah bekerja dengan lebih 50 jenis bangsa yang berbeza dalam dunia ni. Okay? Kalau masa saya dekat US dulu, orang pergi, bila cuti semesta dia orang pergi shopping, dia orang pergi outlet, dia orang pergi beli handbag dan sebagainya. Tetapi apa yang saya buat ialah saya akan pergi conference, saya akan pergi buat kerja-kerja volunteer work, saya akan pergi hospital untuk attend banyak seminar dan juga program-program. Banyak dia orang percuma kat sana, very interesting. Dan dari situ saya develop my personality and also professional identity. It takes time. Okay? Nampak tak apa yang saya katakan ya? Daripada awalnya saya budak biasa je. Of course sampai sekarang pun saya biasa je. Ada lagi orang yang lebih hebat daripada saya. Saya mulakan dengan sekolah rendah saya lupa nak cerita tadi. Tadika saya di bawah rumah. Di bawah rumah saja dan saya ada masalah masa tu untuk tulis nombor 7. Dan nombor 7 saya selalu terbalik. Saya masih ingat lagi arwah cikgu saya tu ada panggil saya satu perkataan yang saya masih ingat hari ni. Dan dia suka hobi dia, kalau dia tak puas hati dengan budak, kalau budak tak boleh ikut, dia akan ketuk kepala. And I still remember that situation, which is hari ni bila budak-budak tak tahu baca datang pada saya untuk ujian disleksia,
Pada saya itu bukan disleksi lagi. Kalau umur 6 tahun tak tahu membaca, masih boleh selamatkan. Kadang-kadang kita tak ada apa peluang untuk belajar dengan giat, belajar consistently, berulang-ulang kali. Nampak tak? So, daripada biasa-biasa, saya dapat peluang sambung ke US. Sekarang ni saya balik, saya berazam untuk berbakti dengan semua. Saya bawa knowledge saya bantu apa yang patut, dan saya bersyukur apa yang saya bina daripada bawah. Dan saya nak katakan, saya bukan pelajar straight A's. Saya bukan daripada sekolah terbaik. Saya sekolah biasa-biasa je. Tetapi saya masih lagi, orang kata apa, saya bersyukur, saya berpuas hati, saya seronok. Sebab itulah saya tengok klien-klien saya yang bagus-bagus ni, yang straight A's ni, mereka ini banyak masalah sebab mereka tak diajar yang hidup ni ada jatuh dan bangunnya. Mereka tahu UPSR dapat 6A, PT3 dapat 7-8A. Kemudian bila masuk universiti, bila something happen, dia dah drop, dia down. Dia tidak diajar oleh cikgu, oleh ibu bapanya bahawa hidup ni ada turun naiknya. Kalau kita ada A masa darjah 6, tak semestinya PT3 kita A, SPM kita A, tak. Itu yang ramai klien-klien saya umur 16 tahun, 17 tahun, dia orang down. Sebab dia orang tak boleh buat, katakanlah sebab bila subjek sains tu kan dah lebih susah. Mereka dah tak boleh nak cope, dia tak nampak benda tu. Betapa sebenarnya bertenang tu penting, dan melihat benda tu bukan segala-galanya. Dan ramai sekarang ni klien-klien saya dalam foundation lepas SPM, ada yang ambil medik, ada yang ambil engineering. Dia orang stres sebab mak ayah yang tentukan future dia orang macam mana. Dan dia orang tak tahu apa nak pilih. Saya tengok, saya kesian. Saya kesian sangat. Sebab apa? Mereka ini macam robot. Budak-budak pandai ni dirobotkan oleh mak ayah sendiri. Dan pula dekat sekolah tak boleh buat silap. Kalau buat silap, cikgu akan kata, apalah awak ni? Awak kan bagus. Awak kan ketua pelajar. Takkan nak buat perangai macam ni? Apa salahnya kalau membuat silap? Sebab kita belajar daripada proses tu. Okey. Dan hari ini, alhamdulillah, dengan saya sebagai psikologis, ramai orang datang, ramai orang WhatsApp saya, ramai yang mesej saya, dan dia cakap, doktor macam nak jadi macam doktor. Dia ambil masa sebenarnya. Apa yang saya alami ni adalah kehendak saya. Saya tak plan, tapi opportunity yang datang tu memberikan saya satu peluang yang sangat istimewa, dan saya sangat-sangat enjoy dengan kerja saya dan tugas-tugas saya. Okey. Ada seorang medical doctor dari sebuah hospital kerajaan. Dia ada email saya, dia tanya saya, doktor, saya adalah seorang medical doctor, macam mana saya nak jadi seperti Dr. Aisyah, seorang clinical psychologist, child clinical psychologist. Saya kata prosesnya panjang, but you masih boleh lagi kalau you nak. Okey, saya nak nasihatkan ibu ayah di luar sana, kita guide anak. Jangan menuntut A yang banyak. Jangan menuntut A pun. Biarlah life ni, biar dia enjoy dengan life. Sebab A tu bukan penentu segala-galanya. Kawan-kawan saya yang saya kata tadi kan, yang cemerlang, yang naik pentas setiap tahun, sekarang ini berada di tahap yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Position diorang tu siapa-siapa pun boleh dapat. Itu yang saya nak katakan. Kita ni dah umur 30-an, 40-an, kita dah boleh faham. Apa yang saya cakap ni, saya rasa ibu ayah faham. It's about opportunity. Dan dunia hari ini ialah kita tidak perlu, kita boleh create kita punya kejayaan sendiri. Bukan kata macam dahulu kala tahun 80-an, kena masuk universiti, nak kena ambil program macam ni untuk jadi begini-begini. Tak lagi. Biar anak kita, bantu anak kita untuk jadi lebih fleksibel. Asalkan kita nampak dia move on is okay. Sebab yang penting kita tak nak anak kita depressed. Kita tak nak anak kita ada suicidal thought. Kita tak nak anak kita nak bunuh diri. Sebab dia dah stress. Kejayaan bukan pada A. Kejayaan bukan pada berebut, berentap nak masuk sekolah terbaik. Kejayaan adalah kehendak. Kejayaan adalah peluang. Peluang. Ajar anak cari peluang. Peluang banyak dalam dunia ni. Okey, itu sahaja perkongsian saya kepada ibu ayah yang bijaksana. Saya harap boleh bantu anak, boleh melihat apa yang saya cakap ni dari sudut yang positif. Okey. Kita cuma nak anak kita happy dan kita pun happy. Kalau anak kita depressed, kita pun depressed juga. Okey, itu sahaja perkongsian saya hari ini.
InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.